Baik, sudah tentu yang sering menjadi tumpuan setiap kali pembentangan bajet antaranya ialah kos sara hidup, pendidikan, kesihatan dan seumpamanya. Namun antara aspek yang wajar diberikan perhatian juga ialah tenaga buruh. Ini memandangkan tenaga buruh menjadi tunjang utama dalam menggerakkan ekonomi negara. Menjelang bajet 2023, apa yang diharapkan pekerja dan bagaimana rangka ekonomi setahun ini dapat memacu produktiviti mereka? Baiklah, untuk membincangkan mengenai perkara ini bersama saya di talian ketika ini ialah Pengarah Unit Ekonomi dan Perniagaan IDEAS, Dr. Juwita Mohamad. Baik Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Buletin Awani pada jam ini. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Baik Doktor, saya nak terus kepada soalan kita pada hari ini. Doktor, yang pertamanya, apakah isu-isu utama yang membelenggu golongan pekerja ketika ini? Kita bercakap untuk dari segi kesejahteraan, pelepasan cukai dan juga segala ekosistem yang menyokong produktiviti pekerja ini, Doktor. Ya, saya rasa masalah utama yang dialami oleh pekerja kita adalah masalah skills mismatch ni, khususnya di kalangan pekerja muda, di mana terdapatnya ketidakselarasan dengan permintaan dan penawaran di dalam pasaran pekerja itu sendiri. Data yang terbaru yang kita dapati adalah 30% daripada pekerjaan yang ada di Malaysia adalah untuk mereka yang berkemahiran tinggi, dan pecahan yang lain adalah bagi pekerjaan berkemahiran rendah dan juga sederhana. Jadi terdapat ketidakselarasan terhadap permintaan dan juga penawaran yang ada di pasaran pekerja kita waktu ini. Lagi satu masalah yang kita perlu dalami adalah masalah sticky wages, di mana kenaikan gaji kita tidak setara dengan permintaan pasaran dan juga tidak setara dengan faktor inflasi dan juga peningkatan kos kehidupan kita di Malaysia waktu ini. Undang-undang berkenaan dengan gaji minimum itu bagus dan itu telah pun berkesan untuk mempertingkatkan kadar gaji minimum dalam masa beberapa tahun ini. Tetapi peningkatan gaji ini perlulah selari dengan faktor-faktor yang telah saya berkatakan tadi. Kita perlu juga lihat bagaimana kita boleh memperkasakan lagi persatuan pekerja kita untuk membolehkan mereka membincangkan hal-hal berkenaan dengan kenaikan pakej gaji dan juga pakej bukan gaji di sebuah syarikat tertentu. Okey, baiklah Doktor. Kalau kita melihat kepada situasi kita, negara kita ketika ini, adakah kita berada di landasan yang tepat dalam pembangunan infrastruktur digitalisasi serta melatih tenaga kerja mahir dan separa mahir seiring perkembangan revolusi industri 4.0, Doktor? Saya rasa ada beberapa plan My Digital Blueprint kita telah pun dilancarkan, dan juga sebelum ni ada beberapa blueprint yang telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia. Tapi saya rasa dengan masalah skill mismatch ini, kita perlu pastikan pekerja-pekerja kita mencukupi dari segi kepakaran. Ini perlu kerana pekerja-pekerja ini akan memberi sokongan kepada industri 4IR kita yang memerlukan perhatian terhadap kerja-kerja otomasi dan juga digitalisasi. Program-program TVET yang sedia ada perlu diperkukuhkan lagi supaya pekerja kita adalah di kalangan mereka yang berkualiti tinggi. Pada masa yang sama, kita patut juga memikirkan tentang isu mobiliti pekerja berkemahiran tinggi dan sederhana, supaya kita boleh mempertingkatkan lagi atau memperkukuhkan lagi industri-industri kita yang sejajar dengan visi revolusi industri 4.0 ini. Baiklah Doktor, kalau kita lihat kepada trend pekerja golongan muda, dinamik pekerja golongan muda pada ketika ini, kita lihat sejak kebelakangan ini ada berlakunya trend ataupun kita dapat menyaksikan the great resignation. Mereka lebih sanggup memilih untuk tidak bekerja tetapi demi work-life balance. Adakah realiti ini wujud di Malaysia? Saya rasa ini kembali balik kepada soalan yang pertama tadi tentang masalah di kalangan golongan pekerja itu sendiri.
kita dapati sekiranya masalah skills mismatch ini berterusan, ini akan menyebabkan masalah underemployment. Dan bila masalah underemployment ini berlaku, gaji atau pampasan yang kita terima tidak semestinya selari dengan kepakaran kita sendiri, dan ini menyebabkan pekerja tidak bermotivasi dan tidak berapa seronok untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan itu. Dan dalam pada masa pandemik ini kita lihat bahawa the great resignation ini bukan sahaja di kalangan mereka yang muda, di kalangan pemuda, tapi juga di kalangan mereka yang bukan dalam golongan muda. Jadi di sini kita perlu lihat masalah sticky wages kita dengan kadar gaji yang agak rendah secara amnya di Malaysia. Package bukan gaji itu mungkin dapat menarik minat golongan-golongan pekerja untuk meneruskan sesuatu pekerjaan dan meneruskan sesuatu specialisation tersebut. Dan ini juga kembali kita kepada isu kesihatan mental di mana ia sangat-sangat memberi kesan kepada the great resignation ini dan saya rasa ini patut didalami juga dari segi kajian dan juga study-study yang lain. Okey, baik. Doktor, sebentar tadi doktor ada mengatakan berhubung dengan isu gaji minimum, dan kalau kita melihat kepada antara suara-suara daripada golongan anak muda kita sendiri, khususnya para graduan lepasan universiti dan sebagainya, ada yang mengeluh, kononnya kata gaji mereka walaupun sudah diwujudkan gaji minimum tapi masih angka itu tidak setimpal dengan apa yang mereka telah lalui sebelum ini, dengan daripada segi pembelajaran mereka, tahap kelulusan mereka. Adakah doktor beranggapan bahawa kadar gaji minimum ini mencukupi atau perlu lagi diberikan tumpuan khususnya untuk bajet yang akan datang ini, doktor? Saya rasa peningkatan gaji nominal, bukan the real wages tapi dalam erti kata nominal ini telah dilakukan setiap 2 tahun. Dan ini adalah satu perkembangan dan inisiatif yang sangat bagus di mana kita boleh membayangkan pada waktu masa yang tertentu gaji ini akan naik 200 atau beberapa takat gaji di dalam masa yang beberapa tahun ni. Tetapi saya fikir bahawa undang-undang berkenaan dengan gaji minimum itu bagus, tetapi kita perlu lihat bahawa kenaikan gaji ini perlu selari dengan faktor-faktor seperti inflasi, faktor-faktor seperti kenaikan kos kehidupan kita di Malaysia. Jadi saya rasa suatu penyelidikan dan pendalaman yang lebih diperlukan kalau kita nak lihat tentang masalah sticky wages ini. Jadi mungkin pada masa sekarang kita perlu mendalami isu tersebut. Okey, baik doktor, saya nak beralih kepada isu pengangguran. Kalau kita lihat kadar pengangguran belia buat masa ini, kita dapat lihat angkanya masih tinggi. Setakat Julai saja 5.3%. Mungkin angka ini sudah banyak berubah setakat September, namun realitinya ia agak tinggi. Adakah isu gaji masih mendominasi? Adakah mismatch kepakaran yang menjadi punca, doktor? Saya rasa ada beberapa faktor di belakang atau yang memberi lebih banyak gambaran yang lebih terperinci. Isu mismatch kepakaran itu memang ada dan seperti saya katakan tadi, ini boleh memberi kesan kepada atau memberi memberikan avenue untuk fenomena underemployment. Jadi kita dapati dari kajian kita yang sebelum ini, para pekerja muda ini menghadapi masalah tersebut dan juga kerana kepakaran mereka tu adalah terhad, mereka lebih senang dibuang kerja dalam waktu-waktu krisis seperti mana yang kita telah hadapi. Jadi mereka ada pelbagai cabaran, tetapi isu gaji hanyalah salah satu faktor. Jadi dengan ini saya rasa para pekerja muda patut diberi lebih bekalan dari segi
skill upgrading dari segi kepakaran itu sendiri, dan di sini saya rasa program-program TVET kita boleh memperkasakan lagi para pekerja muda untuk terus menjadi kompetitif dalam pasaran industri di Malaysia.